Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sehinggalah perkataan dia kesembilan. Situ bah. Kesembilan daripada sebab-sebab yang menyebabkan makmum muwafiq tak sempat baca Fatihah. Makmum muwafiq ni iaitu orang yang dah masa baca Fatihah tapi dia tak sempat baca Fatihah kerana beberapa sebab. Yang kesembilannya sebab menyebabkan makmum muwafiq tak dah baca Fatihah. Makmum yang berhenti ia makmum. Kemudian daripada imamnya berdiri kerana hendak sempurna ke tasyahud awal dia. Dia sudah baca tasyahud awal. Berarti naik kepada rakaat yang ketiga sekarang. Dia dok baca sudah tahiyat awal. Tahiyat awal tu imam sudah dah, tu imam bangun. Dia baca sudah lah. Kemudian berdiri ia mendapat akal imamnya rokok. Dia pun lepas pada sudah baca tahiyat awal, dia bangun. Bangun tu imam dia nak rokok ataupun rokok dah. Atau hampir rokok. Maka berkata Syekh Ramli, Imam Ramli, hukum dia muwafiq juga. Dah dia muwafiq. Maka dia muwafiq. Pas lagu mana? Kena baca Fatihah. Apabila sebut muwafiq, wajib membaca makmum akan Fatihah sempurna. Baca Fatihah sampai sudah. Bangun, tak imam pun rokok rakaat ketiga, baca Fatihah sudah. Dan dimaafkan baginya ketinggalan dengan imam hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Supaya masalah biasalah. Muwafiq dibenarkan terlewat daripada tu imam sehingga 3 rukun panjang-panjang. Kerana apa? Kerana Fatihah dia tak ada orang tanggung, sebab dia kena baca Fatihah. Kata Ibnu Hajar, ialah seperti makmum muwafiq yang ketinggalan dengan imam dengan ketiadaan uzur. Makmum muwafiq yang terlewat daripada tu imam dengan tak ada uzur. Bagaimana? Dibenarkan tertinggal jangan sampai 2 rukun yang 2 rukun. Sama ada pendek, panjang ke, guana ke nah. Maka jika dapat sempurna ia akan Fatihah. Sebelum imam turun kepada sujud. Dia dah baca Fatihah dan terlewat daripada tu imam sebab dia kena baca Fatihah, dia muwafiq. Tetapi muwafiq yang tidak diuzurkan. Muwafiq yang tidak diuzurkan lagu mana? Lewat daripada tu imam 2 rukun batal. Tu imam rokok, tak apa lagi. Tu imam iktidal, tak apa lagi. Dia duk baca Fatihah. Tu imam rokok sempurna dah. Iktidal sempurna dah. Tu imam gerak saja nak sujud, batal dia. Dia kata dengan imam ketiadaan uzur, maka jika dapat sempurna ia Fatihah sebelum imam turun kepada sujud. Dan tu imam turun mendapat ia akan rakaat, dapat rakaat tu. Dan jika tiada dapat sempurna ia akan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud, wajib atasnya niat mufarakah dengan imam dan melakukan ia atas aturan sembahyang dirinya. Apabila tu imam nak gerak, nak rokok, nak sujud, maka dia kena mufarakah sembahyang sendiri, tak ada tu. Tak ada nak ambak lagu mana lah. Dan jika menyalahi ia akan demikian itu, dia tidak mufarakah. Nescaya batallah sembahyang dia kerana terlewat daripada tu imam 2 rukun.
Tu imam rokok, tu imam i'tidal, tu imam gerak nak sujud, nak masuk rukun yang seterusnya, batallah sembahyang dia. Kilah. Imam Ramli mudah. Imam Ramli hukum seperti muafiq standard. Apabila hukum muafiq standard, kita faham dibenarkan ketelewat daripada tu imam 3 rukun panjang-panjang. Kata Ibnu Hajar, muafiq juga hukum. Ya, muafiq. Tapi muafiq yang tidak diuzurkan, maka dibenarkan 2 rukun sahaja. Ke-10. Sebab makmum muafiq tak ada baca Fatihah, makmum yang syok ia akan dirinya, adakah ia daripada muafiq atau masbuk? Sudah. Hamba ni muafiq ke masbuk? Apa maksud muafiq? Hamba ni dah kau dak berdiri ngata imam, kau dah baca Fatihah ataupun tak ada. Contohnya baca Fatihah ni 15 saat. Hamba dah berdiri ngata imam 15 saat. Dah kau tak tahu. Tak tahu dia ni muafiq ke masbuk, tak tahu. Yakni adakah mendapat ia akan masa yang meluluh ke cukup untuk Fatihah dalam berdiri imam atau tiada. Ni masalah. Orang ni semaya tak tahu. Dia pakai kata takbir Allah Akbar sudah. Hamba ni muafiq ko lagu mana tu imam ni baca cepat ko baca lambat tak tahu hok mana so. Maka berlaku di dalam Tuhfah Ibnu Hajar Tuhfatul Muhtaj atas bahawasanya melazimkan dia ihtiyat. Ibnu Hajar kata kena ihtiyat lah. Kita nak wi hukum muafiq takut dia masbuk. Nak wi hukum masbuk takut dia muafiq. Maka kita wi dua-dua hukum dia. Wi hukum muafiq kena sudah baca Fatihah. Beri hukum masbuk sekalipun dia kena baca Fatihah, dia kena dah rokok ngata imam baru dapat rakaat. Kalau dia dah baca Fatihah saja tak dah rokok, tak dah juga rakaat. Maka kita wi dua-dua hukum dipanggil ihtiyat. Maka ketinggalanlah ia dengan imam kerana nak sempurnakan Fatihah, kerana kita wi hukum muafiq. Dan tiada mendapat ia akan rakaat, melainkan mendapat ia akan imam dalam rokok serta tetap padanya. Tu hukum masbuk pula. Kalau dia dah baca Fatihah tak ada rokok, tak ada juga. Maka jikalau sempurna ia akan Fatihah pada ketika imam turun kepada sujud, melazimkan mengikut imam sujud. Apabila tak baca Fatihah, tak imam rokok, dia kena baca Fatihah dah. Tak imam pun i'tidal. Tak imam apabila tak imam i'tidal, lepas dah dia rakaat tu. Sebab dia ihtiyat. Ihtiyat ni kita beri dua-dua hukum. Muafiq maksud dia kena baca Fatihah, masbuk dia kena rokok tak imam. Dia nak baca Fatihah, nak rokok tak ada dah. Apabila lagu tu, dia kena rokok tak. Tak imam turun sujud, dia kena ikut suruh sujud. Rakaat tu pakai hanguh, tak ada. Dan meninggal aturan sembahyang dirinya. Tinggallah tak payah rokok pakai turun sujud direct daripada qiyam turun sujud direct tak payah rokok dah. Dan mendatangkan ia kemudian daripada salat imamnya dengan rakaat itu, hanguh dah rakaat tu seolah-olah dia tak sempat dah rakaat tu. Dan jikalau tiada sempurna ia akan Fatihah padahal imam turun kepada sujud, tu imam sujud dah, turun kepada sujud. Tadi tu imam i'tidal. Patut tak imam dah, tu imam sujud sekali dengan dia. Hak ni tu imam sujud dah. Wajib niat mufaraqah. Kalau dia tak niat mufaraqah, nescaya batalah sembahyang dia. Kerana apa? Terlewat daripada tu imam. Apa dia? Rokok i'tidal. Nak gerak sujud, maka dia dipanggil muafiq yang tidak diuzurkan. Dan yang berlaku atasnya Syekh Ramli dan seumpamanya. Hak ni Ibnu Hajar sebut dalam topoh kita wi hukum ihtiyat dua-dua. Muafiq pun kita wi, masbuk pun wi dia. Imam Ramli pula sebut dan seumpama Imam Ramli, Khatib Syarbini, pengarang kitab Mughni Muhtaj. Syekh Ramli pula Nihayatul Muhtaj. Khatib Syarbini ni Mughni Muhtaj dalam 4 jilid. Sejilid tebal tu adalah. Dalam 3 jari tebal tu. 4 jilid. Kadang-kadang buat 6 jilid macam-macam lah. Nihayah ni 8 jilid. Topoh ni 10 jilid. Lah ni orang pondok tak boleh baca dah kitab-kitab lagu ni.
topoh ni kalau orang boleh baca topoh ni biasa orang pondok. Lah ni tok guru pondok sendiri pun tak boleh nak baca dah. Nah. Kecuali tok guru tua. Tok guru muda lah ni nak baca topoh mampulah selok. Mubtada dia duk sini. Belek 10 lah baru jumpa khabar. Mubtada khabar tak tahu duk mana. Duk ayat cerita bab mubtada saja berok-berok duk bahas duk gapo dia. Tak tahu alif ilim jatuh baru kecek khabar dia duk sini. Kalau tak biasa dengan penulis Ibnu Hajar sesaklah kita. Antara orang yang mengarang payahnya adalah Ibnu Hajar. Antara kitab hafsuhu topoh. Topoh ni kalau silap baca faham makna sebalik dia. Nah. Hak paling mudahnya Mughni Muhtaj Syarbini Khatib. Dia ni suhu dengan Tok Wali. Tok Wali dia. Ada anak murid kepada Ibnu Hajar nama Ibnu Qasim. Dia ni duk royak semacam kepada Syekh Syarbini Khatib ni. Khatib Syarbini dia kata demo ni wali. Bukan alim pun. Duk kata lagu tu. Akhir sekali dia jumpa dengan Syekh Khatib Syarbini. Ketika nak salih ramai-ramainya, Khatib Syarbini masa salih, Khatib Syarbini tukar tangan dia jadi tangan singa. Maka Ibnu Qasim pun salih terkejut muka tangan singa. Terkejut. Khatib Syarbini kata, mudok kata kat aku sangat. Mudok kata kat aku sangat, kata tak mengaji tak alim. Katanya Ibnu Qasim, biar. Hamba tahu dia mau wali tapi dia mau jahil. Tapi dia bukan dia mau jahil, bukan tok pekoh. Biar dia mau hamba tahu dia mau wali tapi bukan tok pekoh. Tak mengaku paksa dah. Kawan tu buat tangan rima pun tak cara apa. Tu Ibnu Qasim, anak murid Ibnu Hajar. Masa mengaji dengan dia, pening kepala dengan dia, nanya soalan pelik-pelik. Maka akhir sekali dia tukar anak murid. Imam Ramli ada tempat pengajian dia, halaqah pengajian dia, Imam Ibnu Hajar ada halaqah pengajian. Seguru belaka ni. Ngaji dengan ayah Imam Ramli belaka. Maka bila lagu tu, tak apalah, kita tukar anak murid. Tak ingat dah. Imam Ramli buya anak murid dia, Ibnu Hajar buya anak murid dia. Ibnu Hajar bui siapa dia anak murid dia? Ibnu Qasim. La haula wala quwata illa billah. Nyom nanya soalan katanya. Imam Ramli kata mari mana budak ni soalan pelik sungguh. Tu Ibnu Qasim. Dalam kitab dia kata berlaku perbahasan hamba ketika mengaji dalam halaqah isbut. Aku tanya ketika mengaji, ketika daras aku. Soalan pelik-pelik. Popok ni kali. Anak murid Ibnu Hajar. Soalan apa cerah, jawapan tak jumpa. Khatib Syarbini, orang Mesir belaka ni. Khatib Syarbini Imam Ramli sependapat dia. Bahawasanya saat ni Ibnu Hajar, ya orang Mekah, Ibnu Hajar Al-Makki panggil. Ibnu Hajar Al-Haisami boleh baca, Al-Haitami boleh baca, Al-Makki dia orang Mekah. Seumpama Khatib Syarbini bahawasanya ia seperti ia muakmu saat ni seperti muafiq hukum dia. Lagu mana pula saat ni bab ihtiyat dua-dua hukum. Hak ni seperti muafiq. Maka melakukan ia atas aturan sembahyang dirinya dan mendapat ia akan rakaat dan dimaafkan meninggal dengan imam 3 rukun yang panjang-panjang. Mudah ikut Imam Ramli dan Khatib Syarbini. Ibnu Hajar payah. Bab ihtiyat ni payah. Dua-dua hukum nyawi sekaligus. Sebab apa? Sebab demo koya dalam semaya. Tak ingat muafiq kau masbuk, tak ingat ambo. Sudah. Kita wi dua-dua. Nak sangat muafiq wi, masbuk pun wi. Katanya Imam Ramli kata dengan Khatib Syarbini kita wi hukum muafiq. Dan dengan dialah telah memfatwa oleh Syekh Ramli. Imam Ramli kata lagu tu. Dan Zahir Imdad, kitab Imdad ni siapa dia lah Imdad ni? Ibnu Rif'ah kau berapa dia? Tak ingat dah. Cenderung kepadanya, cenderung setuju dengan pendapat Imam Ramli ni. Dan mana-mana makmum yang muafiq dibenarkan dia meninggal dengan imam hingga 3 rukun yang panjang-panjang, maka jika sekiranya tiada dapat sempurna ia akan Fatihah
lagi hingga masuk imam kepada rukun yang keempat ialah berdiri. Tu rukun yang keempat. Diri dah. Kalau dah. Atau berduduk tasyahud seperti maya maghrib dan rakaat kedua tak ingat apa moh tu imam duk baca tasyahud dah. Maka memilih ia salah satu daripada dua perkara. Apabila masuk kepada rukun yang keempat, wajib dia kena pilih salah satu daripada dua perkara. Kena pilih. Rukun keempat, berdiri ataupun baca tasyahud, kena pilih. Pertama, ia mengikut imam pada rukun yang keempat, yakni dia pergi duduk selalu baca tahiyat untuk imam ataupun dia berdiri seolah-olah rukun yang rakaat yang kedua dah, contohnya. Dan meninggalkan aturan sembahyang dirinya tak suruh sembahyang dah, lain buat sangat dah tu dia pakai ikut tu imam. Tu imam kalau tu imam berdiri dia berdiri dah tak apalah. Kalau tu imam duduk tahiyat dia kena duduk tahiyat, tiba-tiba tak ada sudah Fatihah pun pakai tinggal cara sembahyang dia. Dan luput rakaat dia, rakaat tu luput. Tak kira rakaat tu. Dan mendatangkan ia makmum ni akan rakaat yang kurang kemudian daripada salat imamnya. Dan keduanya, pilihan yang kedua. Ni bila ketika imam masuk kepada rukun yang keempat. Nah, contohnya berdiri ataupun baca tahiyat. Keduanya ia memilih mufarakah dengan imam. Tak sih dah. Tak ada nak ambat dalam pakai semaya sendiri. Dan mengerjakan ia makmum akan aturan sembahyang dirinya semaya sendiri dah lah. Tak sudah ikut orang dah tu. Maka jika tiada mengikut ia akan imam pada rukun yang keempat. Pada rukun keempat dia tak usah ikut tu imam. Sama ada dia nak duduk ke rukun keempat tu, duduk tahiyat ke ataupun dia duduk cacat rakaat kedua. Atau tiada niat mufarakah pun tak. Dia kena pilih pada masa tu. Masa tu kena pilih. Sama ada dia nak mufarakah ke nak buat apa dia. Nah, percaya kalau dia tak pilih belaka, mufarakah pun tak sah. Ikut kata imam rukun keempat pun tak sah belaka ke mana? Nah, caya batalah sembahyang dia. Batal sembahyang dia. Maka rukun keempat tu wajib pilih. Nak hak gapo dia. Tetapi kalau tu imam gerak masuk rukun kelima, pakai batal langsung. Dia pilih, kau tak pilih kau, kalau dia pilih pun batal dah rukun yang kelima. Tapi rukun yang keempat kalau dia pilih tak batal, kalau dia tak pilih baru batal. Dia tak pilih nak ikut imam ataupun nak mufarakah baru batal. Kalau dia pilih tak batal. Rukun kelima batal terus. Dia mau pilih, kalau dia mau tak pilih kau batal. Maka batal sembahyangnya. Jika sengaja jika dia sengaja tahu benda ni kena pilih dia tak pilih. Maka jika lupa ia akan mengikut imam. Nyawak mari tak ingat dah pula jadi makmum orang. Dan mengerja ia akan aturan sembahyang dirinya. Dia pun semaya. Sudah semaya pun tak imam. Dia lewat dah. Tak imam aku. Dia semaya cara dia. Tiada batal sembahyangnya. Tidak batal semayanya. Ada orang ramal ni, orang kapung, apa dia ramal semaya lagu tu. Dia lewat dah. Dia semaya cara dia. Dia lewat semaya dah. Tu imam main dekat kedua. Dia semaya lagi rokok cara dia. Sudah dekat pertama. Tidak. Sudah. Patutnya tak boleh dah buat kerja lagu tu. Dia kena masuk rakaat kedua dah dia semaya cara dia. Sudah rakaat pertama dia. Bahkan bila teringat ia nescaya wajib mengikut imam. Kalau buat dari keadaan tak khabar, dan lara barang yang mendatang ia atas aturan sembahyang diri dia, maka perbuatan yang dia buat saat ni semua tak dikira belaka. Sekalipun dia buat rakaat sempurna tu tak dikira. Maka tidak dibilang demikian itu rakaat baginya tak dikira dah. Rakaat tu pakai hangus dah. Saya buat dah, saya rokok, saya intidal, saya apa dia, tak dikira dah. Lewat telajuk dah demo ni, hamba rakaat dah tinggal. Dan mendatang ia kemudian daripada salat imamnya akan demikian itu rakaat. Buat. Begitulah tiap-tiap orang muafiq hukumnya apabila makmum muafiq waswah bahawa mengulang-ulang ia akan kalimah daripada ketiadaan mewajibkan ulang. Jadi waswah. Duk main tak tahu hak mana. Bismillah, Maka tiada dibilangkan uzur duk ulang-ulang perkataan yang tidak wajib ulang. Maka wajib ia sempurnakan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud. Wajib kena sudah Fatihah sebelum tu imam turun kepada sujud
Kerana kalau Tok Imam turun kepada sujud dipanggil terlewat daripada Tok Imam dengan 2 rukun yang panjang-panjang. Duduk was-was lagu tu, duduk main bis. Tok Imam rokok wajib kena sudah dulu. Wajib sudah sebelum Tok Imam bergerak nak sujud. Maka jika tidak sempurna lagi pada ketika itu, duk main was-was cara dia. Wajib niat mufarakah sebab takut terlewat dengan Tok Imam 2 rukun batal. Tetapi berkata Ibnu Hajar, Ibnu Hajawi pendapat. Ya pendapat dia lagu tu juga, tetapi kita tengok katanya Ibnu Hajar. Sayogianya orang was-was yang jadi seperti kejadiannya. Yakni orang was-was tak boleh nak buat dah. Dia main duk lagu tu, duk main bis duk main macam-macam lah. Dengan sekira-kira memutuh tiap-tiap mereka yang melihat akan dia, akan orang was-was ni, tidak mungkin hilang itu was-was. Tak boleh dah, tak cakap royak, tak cakap gocoh, tak cakap tibai, duk main was-was dia tu. Bahawa diberi akan dia hukum orang lemah gerak dia yang telah lalu. Apa maksud hukum dia? Muafiq ke mana? Dia kena sudah baca Fatihah. Maka dimaafkan meninggal dengan imam hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Adapun makmum yang muafiq yang datang syuk akan baca Fatihah, wallahu a'lam. Berkhitan bagi kaum lelaki untuk umat Nabi kita saja ke atau sudah ada pada zaman Nabi-Nabi dulu? Nabi kata di antara khisalul fitrah. Apa maksud khisalul fitrah? Benda-benda fitrah. Memang semula jadi manusia tu buat benda lagu tu. Antaranya adalah berkhitan. Berkhitan jawi. Orang jantan ni sebelum Nabi Muhammad lagi pun memang normal dia panggil. Standard orang jantan akan berjawi. Sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lagi. Ustaz umur hamba 13. Dah balik dah. Macam mana saya ni? Boleh menikah dah ke? Sudah. Umur 13 nak menikah. Nya ambil rotel lah di pokmu ya. Umur 13 nak menikah. Nanak boleh kodok, cari pitih boleh kodok. Nikah tu boleh kalau ada pitih. Anak orang kaya tu tak ada masalah lah. Umur 13 boleh nikah. Umur 10 boleh nikah. Kecil boleh nikah. Budak baby lagi nak nikah 2 orang tu boleh. Cuma hak jawab nikah, hak terima nikahnya adalah wali dia. Misalnya saing. Anak sama anak. Yang bukan ni anak demo nak natu Kecil lagi anak ambo tak apalah kita best 2. Hak ni jo lapah, hak ni jo terima, tak apa. Maka budak tu nikah yang kecil lagi dok main berambak 2 orang tu tak apalah lelaki bini. Muka bini dia hak kecil pun tak. Jadi lagu tak ada masalah lah gapo dia. Nikah hawa. Boleh, tak ada masalah. Ni umur 13. Mesek 13. Umur 3 bulan boleh nikah dah. 13 lagi-lagi boleh. Cuma persiapan untuk hidup berkahwin. Nikah tu sah, tak ada masalah ke apa. Tapi persiapan. Takut terkejut lah. Orang zaman dulu nikah umur 12. Orang tua umur 12. Sebelah nikah. Boleh anak 13 orang. Ambo salah satunya. Tak ada masalah apa tak apa orang dulu yang mata. Umur sebelah tu, tubuh besar dah supaya orang tua. Boleh masuk mesyuarat kampung dah, AJK kampung dah. Orang lah ni umur sebelah baru duk makan coklat cap-acak baru. Gila tu value. Umur 13. Pas nak menikah lagu mana? Orang dulu cepat mata. Orang lah ni duduk sekolah. Pakai baju skema, pakai tekuk daripada siapa universiti. Duduk mengaji tu. Gula tak reti, nanak tak reti, kecek dengan orang tua tak reti. Tak reti belakang, reti sekolah, main, suka, Siapa umur 30. 30 ni, mata umur tu 30 lah ni. Supaya umur 2 tahun jamai dulu. Tu otak dia. Orang jamai dulu kalau umur sebelah ni, supaya umur 30 dah lah ni. Kehidupan, cara dia berfikir. Sebab tu boleh nikah awal. Lah ni bukan kata tak sah nikah umur 13. Tapi terlalu muda. Ni atas mesej ni tahu tak mak dia ni? Tahu di mak dia nya rotan ni budak ni. Ustaz saya nak tanya, adakah amalan untuk kuatkan semangat kerana saya hilang semangat kerana terlalu sakit lama? Semangat ni banyak benda lah. Antaranya kita makan vitamin, makan obat,
Kita pergi tepi patah. Nah, kita nau, buai segala dipanggil lemuh tubuh kita ni. Kita pergi main air terjun, macam-macam lah. Mandi air garam, mandi air bunga, macam-macam. Tu antara nak menaikkan semangat lagi. Ataupun kita minat ke apa dia? Wagi situ. Kita minat ke apa dia? Main roller coaster. Letak dia, naik roller coaster. Biar selok sekali. Naik Syekh Rabbana dia. Jadi dia minat ke apa dia? Tu buat lagu tu. Tu nak suruh naik semangat. Buat benda yang kita suka. Jerawat di muka adalah ia nano. So kodok di solat kalau kita tak sengaja garu, pecah. Lagu mana? Hukum dia dimaafkan. Hukum dia dimaafkan. Lainlah kalau kita garu di muka saing kita. Tengok semaya garu muka saing kita. Maka kalau darah tu sedikit dimaafkan, kalau banyak tak dimaafkan kalau muka saing kita. Kalau muka kita sendiri dimaafkan sekalipun banyak. Nah, apa hukum kanak-kanak yang belum balik mengumandangkan azan di masjid? Hukum dia sah. Ibadat hukum dia sah. Tak syarat kata kena balik kalau kita nak jadi tu imam pun. Tak apa, tak ada masalah apa. Asal cukup syarat, cukup ambil semayang molek ke apa dia, hukum jadi tu imam boleh, lagi-lagi lah boleh. Nah. Assalamualaikum. Tuan guru murabbi. Macam-macam nama. Saya penyokong dan pengundi sebuah parti mutaakhir inilah. Parti ini didominasi mereka yang berfaham Salafi Wahabi. Dan tentu mereka akan jadi pemimpin dan calon PRU, pilihan raya umum. Bolehkah saya undi calon Wahabi parti tersebut? Tapi niat undi parti bukan niat undi Wahabi. Mohon panduan tuan guru. Gini. Kita wak naik orang sesat. Kita menyokong orang sesat menjadi pemimpin. Kalau kita tahu dengan dia naik jadi pemimpin, dia akan menyebarkan dan menguatkan lagi faham Wahabi, ajaran sesat dia, maka haram berdosa kita wak naik. Tetapi kalau kita wak naik dia, kita tak tahu dia ni jadi juru taubat apabila boleh jawatan jadi menteri ko, jadi timbalan menteri jadi taubat ko. Maka kita pun wak naik dia jadi taubat, tak ada masalah. Tapi kalau kita tahu dia jadi gapo dia ko, jawatan gapo dia akan sebar ke faham dia hak salah, maka hukum dia kita akan dapat sahih juga. Baik salah tak undi daripada kita salah undi. Tu kaedah dia. Lebih baik salah tak undi daripada salah mengundi. Lagu tu. Jadi gitulah. Kalau kita yakin dia akan sebar ke Wahabi dia, macam lah ni ada dah. Kita masa duduk bawah tu, bukan main. Lembutnya lah gigi daripada lidah. Kecek tu gak tasawuf molek. Baik ngata tok guru pondok. Naik ada kuasa sikit, nyo kata ahlu sunnah wal jamaah. Nak sebar ke, nak kuat ke faham Wahabi dia. Ni tak ada apa lah. Kakak ni tahun depan kali tak naik popok ni. Tentu tak naik dah. Popok ahli sunnah wal jamaah tu perik dah. Kena katok pak cerah, kena tipu di pok dia. Acu kita nak lawak, tak boleh kita nak naik agama Allah Taala. Wak naik ahli sunnah wal jamaah lah, apa naik Wahabinya. Popok ni tak boleh naik dah. Tentu dah tak naik dah. Orang tak siap pilih dah. Naik ahli sunnah wal jamaah. Contohnya lah. Pandai-pandai lah mikir. Jika seorang berambut merah asalnya, boleh kau dye rambut hitam ikut suasana tempat tu? Dye warna hitam tak boleh. Dye warna merah rambut dia macam perel-perel gitu, tak apa. Dye warna hitam tak boleh. Tu kaedah dia. Dye warna hitam kecuali ketika perel ada kata boleh. Ketika kita nak perel, dye warna merah juga boleh. Tapi kalau warna hitam, khilaf ulama. Ada kata boleh. Kerana peperangan itu helah. Kita kena tipu. Orang tua pun nak suruh nampak macam muda. Gitu. Sebab peperangan itu helah. Maka di dalam tipu daya helah antaranya wak nyaman orang tua nampak muda. Pakai apa dah sapak beg nak suruh nampak macam tubuh tak bokok jadi nampak tubuh kata. Pakai nak apa dah
pakai topeng, pakai baju plastik, pakai baju atrome, nampak tubuh sipek tuanya nak mati selok dah. Tapi orang nampak tuai ganah molek. Tu atas dasar helah ketika peperangan antaranya dai dengan warna hitam. Saya nak tanya ustaz, apakah maksud bai'ah dalam pertubuhan? Insya-Allah. Apa insya-Allah pula? Nama insya-Allah ustaz. Apa tu? Nama nak bai'ah di dalam satu-satu pertubuhan. Bai'ah ni ambil daripada sunnah Nabi. Apabila Nabi peperangan berlaku benda-benda besar, Nabi panggil berbai'ah. Antara bai'ah yang berlaku di dalam Islam adalah bai'atul aqabah dipanggil. Perjanjian bai'atul aqabah. Ketika Nabi nak buat benda besar atau itu nak membina kerajaan Madinah. Nabi minta janji sumpah setia daripada orang Madinah, kalau aku pergi tempatmu nak cara kau dak aku. Mu nak bela kau dak aku. Nama ke aku pergi tempatmu, aku adalah orang Mekah, tiba-tiba mu pergi buat khianat kat aku, tipu kat aku. Janji kau dak? Maka bai'ahlah bai'atul aqabah 3 kali berlaku. Bai'ah aqabah pertama, kedua dan ketiga. Lepas pada tu berlaku lagi bai'ah, bai'atul ridwan dipanggil. Itu peristiwa Rasulullah masuk ke kota Mekah. Tiba-tiba Rasulullah hantar Sayyidina Osman menantu dia untuk royak cerita, kata puak-puak kami ni nak masuk nak buat umrah. Tiba-tiba Sayyidina Osman masuk situ, nya pergi dia orang kafir kurung di rumah dia. Sebar ke berita kata Sayyidina Osman dibunuh. Maka Rasulullah pun sahabat-sahabat kata, hamba pergi atas orang dia bunuh pula. Dalah menantu Rasulullah. Maka sahabat-sahabat jadi marah. Rasulullah panggil semua sahabat pada masa tu, kau nak pergi umrah sekali. Katanya Rasulullah, siapa dia nak berjanji supaya setia. Kita pergi dah sekali ni, guana-guana berlaku pun kita pergi. Maka berlakulah peristiwa bai'atul aqabah. Janji pula sumpah setia Rasulullah buat. Maka Rasulullah pun ambil tangan dia, tok habis. Sahabat tok tangan, Rasulullah tok tangan dia. Maka Rasulullah pun ambil lagi tangan dia. Hak ni hak Sayyidina Osman. Berarti Rasulullah tahu Sayyidina Osman tak dibunuh. Ni wakil Sayyidina Osman pop tangan, tok tangan Rasulullah. Tu, yadullahi fauqa aidihim. Pertolongan Allah. Ada kata yadullah, ai yadun Rasulullah fauqa aidihim, di atas tangan mereka ketika berbai'ah. Tu peristiwa tu. Maka tu peristiwa bai'ah. Apa hukum kita bai'ah kepada mana-mana pertubuhan? Jika bai'ah itu untuk tujuan yang benar, boleh. Tapi kalau benda tu bai'ah untuk perbuatan yang salah, tidak sah sama sekali. Berjanji, bersumpah setia untuk buat maksiat, untuk menyokong kepala kita kau buat maksiat, maka hukum dia tidak sah. Bai'ah tu awal-awal lagi. Patut tak kena kiparat, tak kena gapo. Janji itu sendiri tu berdosa dah. Berbai'ah, bersumpah setia untuk menyokong, untuk membuat persatuan kumpulan jahat kau, maka hak tu tak sah awal-awal lagi. Minta nasihat untuk orang awal yang suka berhutang tapi sengaja melengah ke bayar hutang sedangkan dia kemampuan untuk bayar. Ni masalah orang, bukan hukum. Masalah perangai orang. Bukan tahu dah hukum, tahu dah. Tapi sengaja jenis perangai orang. Kalau orang hutang pitih dia nak sangat. Itulah kata berhutang ni jangan ajar. Nabi kata berhutang ni tengah hari hina, malam tak lena. Tengah hari jadi hina, orang mari duk cari hutang. Malam mikir esok nak bayar hutang, tidur tak lena. Makruh hukumnya berhutang, sunat memberi hutang, makruh berhutang. Jadi tu atas kesedaran dia lah. Nabi kata siapa dia yang meminjam harta orang dengan niat tak si bayar, maka Tuhan akan mencelaka, membengkrak segala harta dia. Niat tu mula-mula nak pinjam piti-piti engkau, nak pinjam orang kau piti gapo dia. Niat tu awal-awal bismillah tak si bayar dah. Tuhan akan hancur ke harta dia, jadi sesok, jadi papa sampai bila-bila. Tapi Nabi kata siapa dia yang berhutang, niat sungguh-sungguh memang saya nak bayar hutang dia, insya-Allah Tuhan akan tolong dia untuk menyelesaikan hutang dia. Tak kaya orang buta. Hidupnya doa laknat dia orang semacam. Hidup senang lagu tu. Tak senang. Macam mana nak istiqamah diri dalam hijrah menutup aurat dengan betul. Duduk bersama-sama dengan orang yang tutup aurat dengan betul. Kita nak pakai pudah misalnya. Kita nak pakai serubah hitam.
Kita nak pakai gapo dia hok benda comel, maka kena duduk dengan sama-sama pok kita baru ada semangat. Kalau kita duduk sore pakai pudah je nampak pelik dah pulaknya, nyanyolah kita. Lagu tu. Jadi cara nak duduk dengan orang-orang hok supun dengan kita. Ustaz bagi peninggalan Rasulullah yang diadakan di pondok ustaz, milik ustaz ko milik madrasah atau milik kerajaan Kelantan. Kalau milik ustaz, saya nak pergi tabarruk. Terima kasih. Bukan hok ambo. Bagi tu tak ada dah dengan ambo. Bukan bagi ambo, bagi milik peribadi orang. Kolektor dia, pengumpul-pengumpul barang-barang hok berkait dengan Rasulullah. Dialah milik dialah lah ni. Bukan milik madrasah pun dan bukan milik ambo. Bukan milik kerajaan negeri Kelantan. Milik pesena. Kena pergi jumpa tuan dia lah. Gitu. Ustaz maaf, andai soalan sensitif. Betulkah hadis mengenai umur Jibril itu palsu Ustaz? Jazakallah. Gini, masalah hadis ini disebut di dalam kitab-kitab sirah. Sama ada ahli hadis menyatakan hadis ini adalah maudhu'. Ada riwayat hadis ni riwayat Bukhari pun ada. Dalam Bukhari pun ada sebut. Dalam kitab apa dia hangpa tak ingat dah. Dia kata rawahul Bukhari. Satu hari Rasulullah tanya kepada Jibril, "Jibril, kam amarta minas sinin?" Berapa umurmu ya wahai Jibril? Jibril kata, "Hangpa tak tahulah adri." Aku tak tahu, tetapi di bintang di hijabur rabi', hijab yang keempat ataupun langit keempat, ada satu bintang yang akan muncul 70,000 tahun sekali dan aku tengok 71,000 kali. Dah. Maka Jibril macam banggalah sebab mu tahu dak aku tanya sangat. Maka Rasulullah tanya, "Mu tahu dak bintang tu siapa dia?" Jibril kata tak tahu. "Akulah bintang tu hok mu duk tengok." Terkejut pula Jibril. Allah, mu sebenarnya aku duk ingat aku lagi lebih tua. Mung lebih tua rupanya. Maka hadis tu ada riwayat, ada ulama-ulama hadis menyatakan hadis ini adalah hadis maudhu'. Ada ulama-ulama lain meletakkan dalam kitab dia. Ada ulama ni kata rasa tak silap ambo rawahul Bukhari, rasa ada riwayat tu rawahul Bukhari nak kata. Maka kalau kita nak pegang satu ulama saja, dok pegang Abdullah Siddiq Al-Umari, dia masya-Allah dalam ilmu hadis. Tetapi adakah kita pegang pendapat dia kita tolak ulama lain? Adakah orang yang meriwayatkan tidak guna riwayat Abdullah Siddiq Umari, kita guna riwayat dalam kitab sirah? Orang itu jadi kazab selalu. Orang itu jadi dajjal selalu. Tak boleh kita pegang seorang ulama. Seorang sahabat pun tidak menjadi hujah dalam mazhab kita. Amalu ahlu Madinah, sahabat dalam mazhab lain jadi hujah, kita tak jadi hujah. Kalau pendapat sahabat ni seorang, kita tak buat hujah lagi. Apa? Ulama lagi-lagi lah tak boleh nak buat hujah. Kalau kita nak kata ni menurut pendapat dia boleh. Tapi jangan dok kata orang hok kata hadis meriwayatkan hadis ni dok kata kazab, dok kata gab. Dia guna hadis juga. Dia bukan reka mari ilham tiba-tiba terjun atas pohonnya tiba-tiba jawab dak. Dia pun ada hujah dia juga, ada sandaran. Sekurang-kurangnya dia ambil kitab. Bukan pendapat ambo. Ambo bukan ambil kepala otak ambo. Ambo ni orang jahil, tak tahu apa. Semua ambil dalam kitab-kitab. Saya tak jumpa suku pasal. Demo bukan Tuhan menilai kebenaran dan betul. Menurut demo mungkin. Jangan hoyak benda tu betul atau salah. Menurut ambo. Hoyak gitu, kecek gitu biar jelas. Jadi benda hok kilah lagu tu, ambo nak royak betul sangat pedok, ambo nak kata salah sangat pedok, tak boleh lah munggah ulama. Kalau kita kata pergi pendapat ni sore, patut ulama riwayat tu nipu belaka, dajjal kazab belaka. Parok kita kata kok orang lagu tu. Jadi kalau nak jadi ahli ilmu yang insaf, belajar gak berkembang gak sikit otak. Jangan jadi super wahabi gak. Lagu tu. Ambo tak jumpa tak sudah. Ya ambo tak jumpa. Jangan royak kata benda riwayat ni tak ada. Ambo jumpa dalam kitab Syiah saja, Biharul Anwar. Dia mau baca kitab Syiah, baca gak kitab ahli tasawuf. Dia. Lagu tu lah. Tiba-tiba apabila kita jawab, dia kata kita tidak ilmiah. Kita tidak berdisiplin dengan ilmu. Dia mau berdisiplin kau dok. Baca kitab kau dok. Kecek macam yakin. Oh tu dia kata bodoh tak apa asal yakin tu ni. Tu konsep dia. Biar bodoh asal confident ni panggil. Nama orang lain lah kata hangpa tak tahu, hangpa nakal ya.
Ambo tak ambil kata ambo nakap kata orang. Ustaz hukum air bangka. Contoh air taki air secara tak sedar ada kucing terjun masuk. Lepas tu mampunya terjun. Lepas tu air tu bau. Ingat bau karat. Apa jadi dengan solat dan status air tu? Tangki 3 perikat. Taki yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Bangka tu kalau yakin bangkai bau berubah tu dengan sebab najis, maka tak boleh. Tapi kalau bau tu bukan dengan sebab najis, mungkin air tu ya capur tu jadi najis, mungkin dia 3 taki besar-besar tu, maka lebih daripada 2 koloh dah. Kalau yakin perubahan dengan sebab najis, maka tak boleh dah. Sekalipun dia lebih daripada 2 koloh. Tapi kalau tak yakin, boleh guna lagi. Tapi kena buailah kucing tu. Jangan buat sako dah pula kucing duduk dalam tu ya. Ustaz semaya pakai kain. Bila sujud nampak celuh antara kain tu. Celuh, tak boleh. Luruh atas belakang tu. Luruh atas belakang ni. Celuh lagu mana tak faham tu. Nampak celuh lagu mana? Nampak celuh antara kain tu boleh. Luruh dia. Celuh antara kain. Kok belakang nampak kat alih bawah tu. Pendapat muktamad tidak batal kerana lubang tu mari daripada pihak bawah. Orang lelaki wajib tutup sebelah depan, sebelah belakang, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas. Sebelah bawah tak wajib tutup. Mak tengok pon ni, cek pondok. Pakai pelekat selah ya. Tak pakai apa satu. Angin sejuk bu. Tok Imam, kau tok Bila, kau Wali, kau tok Siok, pakai selipar lagu tu ya. Nampak berangin. Semaya tu sejak nampak tenang. Tak ada masalah gapo dia. Pas batal, tak batal. Tanya dia sujud, maka nampaklah kat sebelah bawah kaki dia. Tak batal. Tu pendapat muktamad. Ada pendapat kata batal. Maka wajib pakai seluar panjang bagi pendapat hak kedua. Pendapat kedua pertama tak batal tapi sunat pakai seluar panjang. Ustaz boleh terangkan pasal zihar. Suami kata isteri cantik macam ibunya, kira guana tidak jadi zihar lagi. Maksud zihar ini kita sama ke isteri kita dengan orang mahram kita. Mak kita, adik kita, kakak kita, mak saudara kita. Dari sudut dia itu supaya mak kita, dari sudut kita tak boleh setubuh dia. Mak kita mana boleh setubuh? Kakak kita tak boleh setubuh. Maka sama dari sudut tak boleh setubuh. Anti alayya ka zahri ummi. Tu bahasa Arab. Mung belakang mung supo belakang mu aku dari sudut aku tak boleh nak raba-raba lagu ni. Orang Arab dulu dia nak gantung bini dia, cerah pun dak, setubuh pun dak. Dia nak kata setubuh sebab dia haram kedah nak setubuh bini dia sebab dia kata supo mu belakang mu ambo. Dia nak kata cerah dak juga jadi hotina tu tergantung. Nak setubuh pun tak boleh. Nak cerah sangat pun dak, nak nikah orang lain pun dak. Maka perbuatan zihar ni haram. Tapi kalau kita kata demo gola supo ngamuk ambo dah gola. Rambut demo ika-ika supo peteng rambut mu ambo. Cara jalan supo ngacak ewo ambo. Cara menipu lipat sirak pandai demo supo ngak nenek ambo. Tak apa lagu tu haiah dia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.